Tadi kami duduk di kawasan lain, sekarang kita sudah pun pindah ke tengah. Zack nampak pagi main-main drum ya Zack? Daya, saya tengok Daya rindu set kan? Rindu sangat. Tadi kita kat sana, sekarang kita kat sofa. Betul lah. Yelah, kat mana-mana kita berada sebab orang kata first day, hari pertama kembali, Betul. dia macam orang kata excited terlebih lah. Teruja. Betul. Lagi satu Daya, Ya. antara salah satu sebab Zack teruja hari ni, sebab ialah hari ni kita nak berborak pasal media kreatif. Minda dan sebagainya. kreatif, ya. Betul. Jadi tak salah kalau kita tak ajak orang yang memang pakar dalam benda ni. Okey. Sebab tu sekarang ni bersama dengan kita Cik Muhammad Mohsin atau lebih mesra dengan panggilan Cik Mat. Cik Mat. Seorang pakar motivasi ni Daya kita bawa ni. Dan kalau nak tahu Cik Mat ni saja nak kita penonton lah. Tadi dia dah borak Cik Mat. Cik Mat kita orang Semban. Orang Semban. Kita bukan Seremban, Somban. Somban, sorry. Somban. Itu lagi dia lah. Orang Somban, Paroi Jaya. Itu cerita dia. Jadi taklah Cik Mat, kali ni saya dengan Zack, kita cakap pasal minda yang kreatif. So, setiap orang ada cara dia menulis, dia membaca atau menghafal. Semuanya cara lain-lain. Betul, setuju. Okey, jadi itulah kita nak tanya sebagai seorang pakar motivasi yang lebih tahu kan tentang menulis, membaca dan menghafal dan kira macam teknik-teknik orang yang berbeza. Adakah itu kebiasaan ni macam mana tu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zack dan Dayah dan seterusnya para penonton yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berbeza. Kan? Ada lelaki, ada perempuan. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Macam-macam bangsa. Kan? Dan bagaimana manusia memproses maklumat pun ada kepelbagaian. Kan? Berdasarkan ilmu NLP, manusia ni dia ada 3 kategori. Okey. Kategori yang pertama, manusia visual. Visual ni maksudnya dia ni banyak mencerap maklumat berdasarkan apa yang dia lihat. Itu yang pertama. Dan dia lebih mudah faham benda yang dia lihat. Gambar, warna, video, infografik, jadual, graf-graf. Dia bila macam tu dia cepat tangkap dan dia mudah faham. Okey. Ini manusia yang pertama. Manusia yang kedua disebut sebagai auditory. Auditory ni siapa pula? Yang tadi mata kan? Yang ni telinga pula. Dia mendengar. Dia cepat tangkap berdasarkan apa yang dia dengar. Contohnya muzik, audio, suara-suara rakaman, bunyi-bunyi alam. Contohnya macam kalau zaman sekarang diorang belajar ikut podcast. Ya, pun boleh juga. Kan, ikut podcast. Belajar melalui pendengaran. Ya, okey. Okey. Itu saya suka bila Cik Mat sebut pasal pendengaran tu kan. Sebab ada juga kenalan-kenalan kita ni kan yang ada dia menghafal Quran sebagai contoh. Lepas tu saya tanya, macam mana nak sedang hafal Quran ni? Lepas tu dia kata, banyakkan baca, lepas tu banyakkan menulis. Baca menulis. Yeah. Itu salah satu sebab dia. Macam mana? Kalau dari sudut logiknya tu macam mana benda tu boleh berlaku, Cik Mat? Okey, menghafal Al-Quran ni dia perlu kepada repetition. Manusia dia ingat ada banyak sebab bagaimana manusia boleh mengingati sesuatu. Okay, salah satu kaedah adalah repetition, pengulangan. Itu saya cakap tadi lah. Dia baca, lepas tu dia tulis. Semua tu adalah repetition punya konsep. Okay. Macam contoh Zack dengan Dayah. Pernah tak lupa nama sendiri? Tak pernah kan? Sebab selalu di-repeat setiap hari. Okey, orang pun panggil nama kita, kita pun menggelarkan diri kita siapa dan akhirnya benda tu melekat. Itu salah satu kaedah mudah nak ingat iaitu repetition. Saya terus tertarik bila cakap repetition ni. Pernah tak tanya penonton jugalah kan? Betul bila cakap konsep kita nak mengingat ni. Kadang-kadang lagu di radio, kita tak tahu apa lagu tu. Mungkin kita tak berapa gemar lagu tu. Tapi pernah tak rasa macam sampai hafal lagu ni? Tak perasan sebab kita banyak kali sangat dengar kat radio. Betul. Sekarang lagi faham kan apa maksud repetitif tu? Okey. Sebenarnya Cik Mat, tadi kiranya manusia tu dua lah. Tadi visual, betul, dan juga auditory. Baik. Okey. So macam contohlah sekarang ni kita tahu kalau saya dulu waktu belajar, saya rasa bila Cik Mat saya kata saya rasa saya ni orang yang visual. Saya kalau apa-apa saya suka tengok gambar, tengok video contoh kat YouTube ke apa kan, saya lagi cepat tangkap. Kalau untuk yang belajar, ada yang buat mind map dan sebagainya. Konsep-konsep begitu macam mana pula? Bukan color tu dah. Warna-warna tagging lah.
mind map sebahagian daripada teknik belajar untuk orang visual. Orang visual ni dia suka benda yang konsep besar. Okey, dia nak tengok dulu overview. Dia nak tengok dulu keseluruhan. Baru dia nak masuk topik-topik kecil. Okey. So mind map ni nak bantu untuk faham the whole konsep tentang topik tersebut. Okey. Macam saya sebut tadi, manusia ni ada 3 jenis. Saya dah sebut dah overview. Bila saya sebut overview 3, lepas tu manusia akan mula follow. 1, 2, 3. Itu cara untuk orang lebih mudah capture, lebih mudah faham. So maknanya mind map ni bukan semua orang boleh dengan mind map. Kan ada sebahagian pelajar dia macam bila tengok mind map makin pening dia. Betul. Dia makin tak faham kan? Makin tak faham dia. Mungkin tulisan di sendiri pun dia tak faham. Mungkin. Itu Mat. juga. Okay. Cik Mat, sepanjang Cik Mat menjadi seorang pakar motivasi ni kan, apakah benda yang macam, yelah saya tahu Cik Mat berhadapan dengan ramai orang. Setiap orang tu seperti yang Cik Mat katakan tadi, setiap orang tu berbeza. Jadi macam mana Cik Mat nak kekal kreatif dan relevan di hadapan mata orang? Yelah sebab kita nak bagi orang dengar apa kita cakap kan. Apabila kita bercakap dengan orang, kita mesti menggunakan ketiga-tiga elemen dalam NLP tu tadi. Mesti ada elemen visual, mesti ada elemen auditory, mesti ada elemen kinestetik. Kinestetik saya tak terangkan kinestetik ni. Kinestetik ni tadi, orang yang banyak mencerap maklumat atau dia mudah cerap maklumat berdasarkan tindakan dan pergerakan. Contoh. Dia kena buat baru dia faham. Uji kaji, dia kena ada praktikal, dia kena ada amali. Cikgu ajar solat tak faham, buat amali baru faham. Apa sebutan dia tadi? Apa? Estetik? Kinestetik. Estetik tu lebih cantik ke kawasan. Kinestetik. Kalau saya nak tunjukkan, pelajar yang pertama tengok je faham. Tengok je teng tepi je kan cikgu ajar kan. Tengok. Tu saya kan. Saya. Tapi yang tengok ni dia ada satu masalah. Dia nak tahu juga. Dia cepat tangkap tapi dia cepat lupa. Betul. Betul. Di sini saya bagi 10 markah. Itu betul. Dalam kelas dia paling faham. Betul. Keluar dia yang lupa dulu. Sebab tu saya gunakan konsep repetitif. Dapat tak? Okey, kalau anda dekat rumah apa? Anda adakah golongan visual ke, auditory ke atau kinestetik? Cuba komen dekat Facebook. Kita nak tahu je. Okey. Lepas tu tadi macam yang Cik Mat cakap lah. Kalau yang pertama macam saya tadi lah, dia cepat tangkap. Betul. Okey. Kalau yang kedua pula auditory? Yang auditory ni dia kena dengar. Z yang mana ni Z? Saya dengar. Saya auditory. Dia kena dengar. Dia ni kalau belajar yang bagus untuk dia, dia kena belajar di tempat yang sunyi. Sebab dia perlukan perhatian. Baik. Ada orang cakap saya kena dengar muzik untuk belajar. Saya tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Kalau nak dengar. Terima kasih Cik Mat. Tepat Saya selalu cakap dengan orang kata, taklah dia ada special case. Special case. Dia kalau nak dengar muzik ni, instrumental okey. Yang tanpa ada lirik tu tak. Kalau instrumental sahaja betul Cik Mat. Jadi saya setuju. Tapi kalau sambil dia belajar, masuk pula lirik lagi apa lagi? Mana satu yang nak masuk dalam otak kita? Dia bahaya. Kalau dia jawab exam, nanti yang keluar lirik lagu. Betul. Bukan apa yang dibaca. Macam tu lah. Kadang-kadang dia sebenarnya menipu diri sendiri. Dia terangguk-rangguk. Nampak macam faham tapi dia angguk lagu. Betul. Z pernah ke? Z tapi tak. Z memang daripada zaman belajar. Z memang tak terapkan langsung belajar sambil dengar lagu. Maksud awak tak boleh lah sebab dia yang kedua tu kan. Z memang tak boleh. Okey. So dia boleh kalau nak guna lagu macam saya cakap tadi instrumental lah. Instrumental. Dan kalau boleh belajar di tempat yang sunyi. Kalau mak ayah ada anak jenis macam ni, sediakan satu tempat belajar yang special, jauh daripada gangguan adik-beradik, TV, bunyi-bunyi untuk dia fokus. Saya kan Cik Mat, ini pengakuan sebenar jugalah untuk penonton Borak Kopitiam. Kalau yang tempat sunyi dengan lagu yang tak ada tu, insya-Allah saya akan ke alam fantasi. Betul. Orang visual ni lah masalah dia. Nampak orang visual. Okey, yang kinestetik tadi tu ni apa macam mana pula? Okey, orang kinestetik dia kena belajar melalui pengalaman. Okey. Dia mengalami baru dia mempelajari. Ini lebih pada hidup ni. Okey. So kalau contoh dia ni suka masuk bengkel. Okey. Kadang-kadang mungkin orang nampak dia ni macam pelajar kelas belakang, macam tak berapa faham. Teorinya tak berapa reti. Betul. Tapi sebenarnya dia ni kalau dibagi tugasan, kalau diberi buat bukan homework, diberi macam masuk bengkel. Okey, kan? Praktikal lah, praktikal. Benda-benda yang praktikal, fizikal. Dia lebih terkehadapan buat kerja dia ni. Betul. Dari situ baru dia learning sebab
setiap manusia mind speed dia lain-lain. Yep, setuju. Sebab tu ibu ayah jangan marah anak tak berapa laju kat kelas. Kadang-kadang anak tu lepas tahun baru faham. Kadang-kadang kita kalau kita check balik ilmu daripada form 1 sampai form 5, ada yang sampai sekarang pun tak faham. Ya, ya. Betul kan? Betul. Cik Mat, nak tanyalah Cik Mat, kalau mengikut Cik Mat kan, apa tu, kenapa kadang-kadang orang kata, okey, kalau awak ada aim sesuatu, awak ada target, awak tulis kat atas kertas. Kenapa begitu Cik Mat? Baik. Ini konsep ni dinamakan sebagai the power of writing goals. Okey. Writing Kuasa goals. menulis matlamat. Okey. Matlamat ni nombor 1 kena buat tulis. Tulis dulu Tulis. Okey. Tulis pun tak larat. Dengan kita nak capai lah kan. Baik. Okey. Semua benda dicipta 2 kali. Okey. Nombor 1 kat sini. Okey. Bayangan, impian kat sini. Nombor 2 kena terjemahkan. Okey. Dekat mana nak diterjemahkan? Atas kertas. Baik. Kalau kita nak tengok benda yang paling simple, contoh kan, isteri suruh suami beli barang. Kalau dia main pakai bayangan, dia agak-agak suami faham tak? Dia memang orang kata tinggal bayang-bayang saja. Cik Mat. Tinggal bayang-bayang. Kenangan. So dia kena terjemahkan dalam bentuk tulisan WhatsApp. Tapi kena tulis dengan jelas. Jangan tulis daging sikit. Kena tulis daging sekilo. Daging sekilo, ada lemak sikit. Dia kena precise kalau orang lelaki. Setuju ke tak setuju? Setuju. Keadaan kita lain dah. Oh, sorry, Zack orang dapur. Okay, baik. So, suami yang pergi ke pasar, satu yang ada list, satu yang tak ada list. Mana yang selesai dulu? Yang ada list. Yang ada list. Ya, betul tak? Okey. Kita kait yang lebih besar dan lebih jauh. Okey. Hidup manusia. Okey. Wow. Siapa yang ada impian dengan siapa yang tak ada impian. Okey. Mana yang akan lebih berjaya dan lebih terkehadapan dan lebih capai dulu? Yang ada impian. Yang ada impian. Alright. Okey. That's why kena tulis impian. That's why kena tulis. Okey, jadi sebab tu Cik Mat, saya rasa hari ni semua orang lepas ni, siapa yang tak tulis tu, apa kata kita tulis dulu? Mantap. Tak cukup masa Tak kita cukup kalau masa fikir Cik nak Mat. borak panjang kan. Memang rasa nak borak lagi. Tapi waktu menceburui. Tapi terima kasih Subhanallah. banyak Cik Mat. Alhamdulillah. Kongsikan kami perkara yang kami tidak tahu sebelum ni. Betul. Ini Instagram ke? Ini saya punya TikTok. Wow, okey, boleh follow ya. Ini orang kata untuk dapat motivasi. Kan? Betul. Terima kasih banyak Cik Mat.